Okey, kalau kita tengok butang kita dah merah. Okey. So kita boleh mulakan perkongsian kita pada sekiranya cikgu ada soalan, boleh bertanya di chat ataupun boleh bila kita kecil, cikgu boleh buka mic seorang demi seorang dan bertanya terus sepanjang proses saya. Sekiranya dalam chat room saya tak cepat saya akan menggunakan chat room ini. Kalau cikgu tengok di bahagian atas ada chat, cikgu tekan di atas ada chat. Okay, kalau di sini cikgu boleh memberi respon sekiranya saya ada soalan dengan cikgu lah. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, pada hari ini ada JUADD juga. Dr. Basha ada, kita punya Setiausaha Agung pun ada, Cikgu Abdul Mat. Itu saja. Okey, tak ada masalah. Okey, kita akan mulakan dengan perkongsian. Tajuk saya pada kali ini adalah Google Application for Education dengan Google Classroom, sebab permintaan untuk Google Classroom ni sangat tinggi, di mana untuk kita menghantar assignment, menghantar tugasan, menghantar quizzes, menghantar kerja khusus dan sebagainya, kita boleh menggunakan Google Classroom sebagai alat komunikasi kita dengan para pelajar kita. Okey, kalau mengikut dah Januari 2019, ni data yang lama ya, lebih daripada 60 apps yang terbina. Dan saya tak akan sentuh semua apps ni. Kalau saya sentuh memang tak sempat cikgu, minta maaf lah. Dari mana cikgu-cikgu nak tengok, di mana dia punya kedudukannya ada di bahagian butang sebelah kanan atas, sebelah nama email cikgu. Di situ ada account, ada Gmail, ada Drive. Gmail itu adalah salah satu juga Google Apps. Sebenarnya banyak. Cikgu pernah guna Maps, cikgu pernah guna YouTube, cikgu pernah gunakan, sekarang kita gunakan Hangout ni. Cikgu pernah gunakan Site. Kalau cikgu kat tu, cikgu tak pernah guna Site. Maksudnya cikgu tak pernah buka portal DL. Portal DL pun menggunakan Google Site. Okey. Selain daripada itu, kalau kita menggunakan handphone, kita ada kontak kita boleh terus masuk ke dalam account kita lah, dan bila kita buka handphone pun tak ada masalah, nombor kontak takkan hilang. Okey. Selain daripada itu, biasalah Google Doc, Google Sheet dan juga Google Slide. Okey. Di sini. Okey, paparan yang ini Cikgu Arif minta tolong jangan present. Cikgu Azam Arif, mohon stop presenting. Rakan yang lain mohon bersabar ya. Terima kasih Cikgu Azam. Dah ada paparan ke belum? Apa kata SMT Tembusing on? Sama juga? Oh, sudah. Semua sudah. Cikgu Exact. Okey, dia tak nak mute kan, saya mutekan dia terus. Okey, saya akan teruskan. Okey, kita punya slide ini saya akan masukkan dalam grup Classroom tersebut lah untuk dibuat registration dan seterusnya. Okey, sikit sambung buku apps tersebut yang ada lebih daripada 60 apps tersebut. Cikgu boleh klik di sini. Dia ada gambar klik di sini dan ada nota yang saya sediakan dalam bentuk PDF. Dan sini ada video untuk paparan cikgu. Saya dah tunjuklah, kita shortcut terus. Okay, next. Okay, kita terus pergi kepada tajuk kita pada kali ini. Okay, kita itu Google Classroom. Okay, kira cikgu pernah menggunakan PLE ataupun pernah guna Gmail, pernah guna mungkin Sahabat Indonesia, mungkin pernah guna IMOADI dan sebagainya. Itu benda ni adalah benda yang sama, di mana ianya cuma bezanya adalah portal DL ini dia tidak mempunyai hard storage, percuma. Dia lebih mudah untuk diakses sebab dia mesra dengan pengguna, di mana kalau cikgu tengok dalam portal DL tersebut, button-button ni mudah untuk kita explore, kita cuba.
dan juga oleh sebab itu kita lebih mudah membantu rakan-rakan kita dan juga para pelajar kita. Okey, bagi pengenalan Google Classroom pada pagi ini, yang pertama adalah saya nak memperkenalkan rakan-rakan dengan dashboard Google Classroom dan juga saya terus kepada hands-on untuk Google Classroom ini. So dengan harapan di hujung nanti rakan-rakan akan tahu kelebihan Google Classroom dan rakan-rakan akan merasa perubahan sekolah rakan-rakan ke arah pendidikan abad ke-21 lah. Okey. Ingatan di sini seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan buat hands-on di mana sambil saya memberi perkongsian, cikgu-cikgu akan terus membuka Google Classroom masing-masing, ikut subjek masing-masing, ikut nota masing-masing, ikut sukatan masing-masing lah. Okey. Sekiranya sudah bersedia, saya akan mulakan. Okey. Buka new tab. Google Classroom boleh dibuka melalui dua cara. Okay, cara yang pertama adalah dengan menaip Google Classroom di bahagian carian ataupun menggunakan portal di LKPM. Okay, saya akan tunjukkan caranya. Saya search portal DL KPM. Okey. Yang tulis login Google site. Klik. Dan cikgu tekan log keluar dahulu. Dan baru tekan log masuk. Cikgu FZ, saya tahu cikgu tengah online. Tolong off mic sebelum cikgu nak vacuum. Pilih account MOEDL. Okey, di bahagian atas kanan ada menu murid dan guru. Kita pilih guru, kita pilih aktiviti di sini dan kita pilih Google Classroom. Jika di sini lihat ada Microsoft Teams, ada latihan atas talian dan ada EduWeb. Ini adalah khas untuk cikgu. Dalam masa kita berada di ampang penularan COVID-19 ini pun, cikgu boleh buat latihan atas talian, cikgu boleh buat pembelajaran juga melalui EduWeb TV. Okey, sekarang kita akan fokus pada Google Classroom. Saya double klik Google Classroom, saya klik untuk mula dan dia akan bawa cikgu ke paparan Google Classroom. Okey, ini paparan Google Classroom. Cikgu Muhammad Fazrullah Fikri. Tolong mic, off-kan mic. Okey. Cikgu Sania Ramli, tolong off-kan mic. Terima kasih. Okey, ini paparan Google Classroom. Okey. Yang pertama, saya tengok di sini hamburger. Dia panggil ini hamburger sebelah kiri atas. Okey. Dia ada paparan classes. Classes kalau kita tekan dia akan pergi ke home ni lah yang kita punya asal saya tekan dia akan pergi di sini. Yang seterusnya, yang bestnya tentang Google Classroom ni adalah dia boleh linkkan dengan kalender kita. So apabila kita bagi tugasan ataupun quiz kepada para pelajar, ada due date. So para pelajar boleh tahu, oh kita bagi latihan komputer hari ini kena hantar. So diorang akan pop up di notification akan naik di handphone mereka masing-masing lah. Okey, ada dua bahagian lagi, teaching. Ini adalah yang cikgu sebagai teachers dan juga enrollment. Ini adalah cikgu sebagai student. Dan sekiranya kelas itu kita nak delete, kita telah type dan juga ada setting. Okey, so ini adalah paparan untuk dashboard dia. Okey, kita lihat kelas ada tambah. Ini adalah untuk kita mencipta ataupun join kelas yang adalah dalam Google Classroom. Dan macam biasa, 9 titik ini adalah ikon bagi Google Apps yang di awal tadi yang terdiri daripada 60 apps tersebut. Kita boleh cari di sini. So, ini satu komponen lah.
Kalau tak ada di sini, cikgu boleh cari yang more for issue marketplace. Okay. So, kalau cikgu-cikgu dah buka new tab ini, sekarang cikgu-cikgu akan mencipta kelas masing-masing. Caranya adalah yang pertama, cikgu-cikgu menekan tambah dan create class. Okay. Kita akan buat yang sama-sama itu, create class, dan dia akan keluar paparan untuk mencipta kelas. Mohon cikgu beri nama, contoh pengajian AM, section mungkin saya tulis semester 2, subjek pengajian AM, room dia, nama cikgu lah biasanya. Okay. Bila kita dah masukkan maklumat yang dikehendaki untuk mencipta kelas, kita tekan create. Setakat itu pelajaran kita yang pertama, cikgu-cikgu. Sekiranya dah selesai mencipta kelas, boleh jawab di ruangan chat kita. Aku cikgu Azrina buat dulu, tak ada masalah. Oh, cepat cikgu cerita ni. Pelajar abad 21 ni. Okay, sementara kita menunggu yang lain, tak ada masalah cikgu. Saya menunggu saja. Kita buat yang sama cikgu. Tak payah nak rush. Saya rasa 2 jam cukup untuk cikgu-cikgu untuk menghasilkan kelas masing-masing. Cikgu Salmia, tak ada masalah cikgu Salmia. Hilang arah macam mana tu, tak ada masalah. Cikgu buka je link baru, type Google Classroom. Cikgu Amy tengah loading Google Drive. Kita belum masuk lagi Google Drive, Cikgu Amy. Masih lagi Google Classroom. Okey, terima kasih Cikgu Hana. Dah. Cikgu Azrina tadi, dah belum? Oh, dah. Okey. Okey, sementara yang lain, kita tunggu dulu ya. Sabar ya. Okey. Terus klik project dia. Ya. Project lah kalau sebab dia bagi tutorial kan. Biasa kalau kita mula-mula buka Google Classroom, dia akan bagi tutorial biasa. Google memang selalu membantu kita senang. Okey. Okey, tanya Cikgu Salmiah dan yang lain. Okey. Sekiranya kita dah membuat, dia tulis tadi dia punya maklumat tersebut dan kita nak tukar, tak ada masalah cikgu boleh ubah di bahagian setting. Nanti akan keluar balik kelas details ni kita nak ubah. Okey. Seterusnya kita manage sekaligus cikgu. Okey, di bahagian bawah ini adalah kod kelas kita akan tulis sekejap lagi. Okey, di bahagian stream kita boleh pilih cikgu. Sama ada kita nak student itu boleh post dan komen, ataupun student itu only boleh komen sahaja. Maksudnya kita bagi post dan dia komen di bahagian bawah itu. Dan saya biasanya akan pilih yang inilah. Ataupun only teacher can post or comment. Maksudnya kita nak shot sendiri. Ataupun kita bersama dengan cikgu-cikgu kita je komen, post dan komen di kita punya kelas lah. Saya biasa akan ambil inilah di mana saya akan memberi kebenaran kepada para pelajar saya untuk komen setiap post yang saya berilah. Okay, next. So di list item tak perlu biarkan cikgu. Okey, guardian summaries kalau kita nak ada info apa dalam kita punya kelas, kita onkan dia. Kalau kita tak nak, kita offkan dia lah. Okey, untuk grading, grading secara overall dia akan bagi 100%. Tapi sekiranya cikgu nak menambah untuk grading, contoh kalau kita buat kerja khusus, kita nak bagi grading, kalau dah siap kita bagi dia 1 markah. Kalau belum siap, kita bagi dia 0 markah. Boleh cikgu. Kita tekan save. Okey, so maklumat yang kita ubah tadi cikgu, dia dah berubah di sini juga. Kalau cikgu tengok paparan Google cikgu, Google Classroom cikgu, biasa, tema ni biasa. Kalau cikgu nak ubah pun boleh. Sebab tu dari awal tadi saya beritahu, cikgu Tim, cikgu boleh recording Zoom ini. Kita memang sedang recording cikgu. Sebab itu arahan tadi adalah minta cikgu-cikgu lain jangan tekan record now. Kalau cikgu tekan record now, maksudnya record yang sedang di berjalan itu akan terputus. Kita akan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kita nak select tema, tak ada masalah. Ada banyak tim yang disediakan di sini. Kalau cikgu English, pilihlah yang bahagian English. Kalau cikgu Maths and Science, sini boleh juga. Ataupun biasa kalau kita pengajian AM, mungkin kita boleh ambil yang ini, geografi ini, ataupun mungkin kita boleh ambil yang politik ini, ataupun yang komputer ini. Kalau tak nak
guna yang ini, nak guna gambar sendiri, boleh cikgu. Jadi di sini sampai selektif. Upload foto. Upload foto, ambil foto daripada laptop kita sendiri. Okay. Select foto. Okay, saya ambil foto. Ada foto bergerak boleh, foto-foto yang tak bergerak pun, statik pun boleh, tak ada masalah. Mungkin contoh saya ambil foto yang tak bergerak. Untuk saya buat asyik. Kecil je dia. Saya besarkan, saya bawa bawah. Ya Dr. Bashar, terima kasih akan diatur ke YouTube. Okay, select class team. Okay, saya tekan select. Okay, dia sedang changing. Okay, dia berubah di sini. Okay. Setakat ini boleh ikut ya. Saya mohon rakan-rakan yang lain boleh ya. Okay. Next, penerangan saya adalah berkaitan dengan tab-tab yang ada di atas ini. Sekiranya cikgu sebagai guru, cikgu akan ada 4. Ada stream, classwork, people dan grades. Okay. Stream ini lebih seperti kita punya Telegram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, di mana boleh menjadi komunikasi dua hala antara kita dan juga para pelajar kita. Maksudnya yang tadi, kita boleh post dan juga komen. Cikgu-cikgu boleh post. Contoh saya post kat sini, okay, share to your class. Kenalkan diri anda. Post ini boleh tambah lagi cikgu kalau cikgu nak bagi link ataupun cikgu nak bagi YouTube dan bagi dokumen, cikgu silakan boleh. Okay, saya tekan post. Okay, so ini adalah post. Komennya adalah di bahagian bawah ini cikgu. Nampak ya? Okay, komen di bawah ini. So para pelajar boleh letak dia punya komen di bawah ini dalam satu post kita ini. So dia tidak berlari, tak bercampur dengan yang kata yang lain lah. Untuk kita bagi nota apa, dia akan jadi begini. Okay, next. Yang kedua adalah classwork. Classwork kita akan tengok panjang sekejap lagi. Kita terus pergi pada people. Okay, people. Okay, ada dua bahagian, teachers dan juga student. Okay, kalau macam sekarang, teachers ni saya seorang je dan juga student masih belum ada lagi student. So, cara kita nak menginvite ataupun memanggil rakan-rakan yang lain dalam kita punya classroom ini adalah dengan dua cara. Yang pertama, kita bagi kod unit ini kepada mereka. Dan mereka akan pergi tekan tambah tadi, yang mula-mula tadi. Dan klik di sini, tambah, join class. So, dia bagi kita punya kod yang kita tadilah. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan kita invite teachers menggunakan email dia. Kenapa? Typekan email dia. Kalau untuk yang MOEDL, khas untuk MOEDL, tak boleh panggil orang lain, teachers daripada lain. Sama juga dengan student. Kalau kita menggunakan domain MOEDL, kita kena panggil para pelajar kita menggunakan MOEDL. Okay. Okay, next. Ada grades. Okay, ini grades. Kalau kita belum ada lagi tugasan, kalau dah ada nanti dia akan di bahagian tepi ini akan ada nama. Di sini ada marks dia. Okay, saya akan tunjuk sekejap lagi. Cikgu-cikgu yang mana cikgu-cikgu boleh offkan video cikgu. Sebab kalau cikgu offkan video, data lebih hemat. Sebab kalau tak menggunakan video pun tak apa, sebab saya mau offkan video, saya memang share screen saya lebih mudah untuk kita punya pembelajaran ini. Okey, ini tadi. Ini kelas semester 2 saya tahun inilah. Okey, di sini ini adalah post, ini adalah dia punya komen. Komen di bahagian bawah ni lah. Okey. Grades dia di sini. Okay. Ni saya beritahu tadi. Okay, ini nama-nama dia. Dan ini adalah dia punya markah. Yang mana tak jawab, dia akan tulis missing. Yang mana hijau ni maksudnya dia dah hantar tapi saya belum beri markah. Tengok yang saya dah tanda. Okey, di sini. Jadi ada turn in late juga. Okey. Okay, ini bagi graders. Okay. Untuk yang graders ini hanya guru sahaja yang boleh. Okey. Okey, saya akan bagi dua email saya yang menggunakan selain daripada MOEDL,
boleh add saya sebagai teachers Lepas tu tak ada masalah, lepas ni cikgu nak keep saya pun tak ada masalah. Didik.edu. Dan juga satu lagi, email saya di KPN. Selepas perkongsian ini, cikgu nak kick saya sebagai teachers, tak ada masalah. Sebab saya ini, saya nak menjadikan bahawa bukti cikgu dah menyiapkan saya punya perkongsian ni lah, tugasan ni. Iaitu 2 akaun yang saya beri, Siti Khadijah @edu, edidik.edu.my, G10122311, alias moedl.edu.my. So kalau saya nak tengok di sini, saya akan tunjukkan di sini siapa yang dah mula buat. Kita boleh tahulah paparan menggunakan Google Classroom ini. Sementara itu saya masih lagi belum. Saya buka 2 akaun di laptop saya sekarang untuk melihat tugasan rakan-rakan. Okey, pengajar ini cikgu mana ni? Cikgu daripada SMK Tagasan. Saya dah menerima. Ni tak ada nama ni. Baru 2. Saya tunjukkan ini cikgu Norini Ahmad. Cikgu boleh tengok di sini. Ini adalah Google Classroom cikgu Norini Ahmad. Ahmari, minta maaf. Untuk subjek pengajaran semester 2. Saya dia bagi sebagai co-teachers di sini. So nanti kalau dia nak klik saya, tak ada masalah cikgu tekan dekat sini, cikgu tekan leave class. So saya akan keluar selepas ni lah. Yang menggunakan MOEDL, saya dah terima satu daripada senior artistik. Saya tak nampak nama dia. Okey. 6 UTM dan UKM. Okey. 6 UTM dan UKM kalau cikgu nak satukan pun boleh, ataupun cikgu boleh cikgu jadikan 2 classroom pun boleh, tak ada masalah. Jadi bagi bahagian cikgu dia tak tulis pun, saya tak dapat nak tengok. Cikgu Salih unknown user, saya tak pasti siapa ni, ke mana. Tan Gemilang dah seperti ya. Okay. Ni baru 5. Cikgu Siti Rohaya Tahniah. Yang lain masih belum lagi ke? Cannot invite, kenapa ya? Nak buat apa Cikgu Siti? Cikgu Azlina, maknanya dalam email tugasan ke? Cikgu Azlina, Cikgu Nur Ashikin, Cikgu Nur Aznim. Okay. Cikgu Zaimah guna Gmail tak boleh, sebab bukan Gmail bukan negotiate cikgu. Sebab tu saya galakkan tadi, cikgu menggunakan OEDL. Okey. Cikgu Nur Azmi menggunakan MOEDL ke? Kalau menggunakan MOEDL, boleh invite saya menggunakan akaun MOEDL. Selain daripada itu, kalau menggunakan e-didik, boleh invite saya menggunakan akaun e-didik. Sekiranya cikgu menggunakan Google Classroom biasa, contoh menggunakan email. Kalau Gmail, sebenarnya Gmail yang biasa kita buat itu, dia mempunyai 15 gig storage, dan juga kalau kita panggil dia sebagai guru lain, tak ada masalah cikgu. Saya boleh tunjukkan cikgu yang mana menggunakan akaun Gmail. Saya buka paparan saya. Ini adalah akaun Gmail saya. Ya, Cikgu Sadila, terima kasih. Okey, ini ada paparan menggunakan akaun Gmail. Kalau tengok sini akaun Gmail tak ada masalah. Cara dia sama juga cikgu. Kita tekan create class dan macam biasa. Okey, sama. Cikgu OSU kan tak dapat apa tu. Okey, kita ada di sini ya, sama je ya. Okey, Engineering Berjaya. Boleh invite juga Dr. Basha, dia boleh tolong check terus. Dr. Basha dah berikan dia punya akaun tersebut. Okey, yang mudah invite menggunakan MOEDL, sekali lagi saya accept Okey, kita akan teruskan kita punya classroom. Okay, next kita akan create assignment. Okay, create assignment. Okay, sebelum tu saya nak buat create materi dahulu lah. Saya nak cikgu buat create materi dahulu. Okay, nombor 3 ni kita buat dahulu. Kita buat create materi dia ringkas je. Kita buat yang ringkas dulu. Contoh create material. Okay, create material kita boleh
memasukkan bahan-bahan pembelajaran kita, contoh slide PowerPoint kita, contoh kita masukkan modul kita yang kita dah PDF-kan dia ataupun dalam bentuk Word pun boleh, dalam bentuk Google Sheet pun boleh, ataupun kita nak berkongsi dengan para pelajar kita YouTube yang berkaitan dengan subjek kita. Okey. Cara mencipta, kita nampak ke paparan saya sekarang. Classwork, create, material. Okay. Okay, bagi title di sini. Contoh, tajuk kita Malaysia Maju dan Sejahtera. Malaysia Maju dan Sejahtera. Okay. Ada 4 yang kita boleh tambah, ataupun kita boleh ambil create daripada Google Drive kita lah. Okay, yang pertama, gunakan Google Drive, sama juga untuk button click ni. Link, kita contoh kita ambil nota daripada rakan-rakan yang lain, kita share di sini. File, kita upload daripada kita punya laptop, dan juga link YouTube. Kita akan buat 4. Okay, cikgu, yang pertama kita buat Google Drive. Contoh, saya ada nota Malaysia Maju dan Sejahtera lah. Okay, saya ambil daripada drive saya. Contoh, listen, ataupun saya tak ada, saya buka my drive. Okay, saya cari nota tersebut. Contohlah. Contoh nota dia inilah, contohlah. Ini contohlah Okay, contoh, saya tekan add. So, ini yang pertama, kita ambil daripada Google Drive kita. Ataupun kita nak tambah link. Okay, kita klik link. Okay, sebelum itu kita dapatkan link. Linknya di mana? Okay, contoh saya buka save. Saya cari Malaysia Maju dan Sejahtera Pengajian. Contoh di sini. Contoh saya dah tengok slide ini dan boleh diterima, boleh digunakan. So saya just buka dia. Okay, contoh ini. Okay, saya ambil link dia, copy, okay, right click, bilang copy. Okay, pergi pada Classwork tadi, saya tambah link, saya pastekan link tersebut. Saya tekan add link. Okay, kita dah nambah 2 paparan di sini. Okay, next kita boleh juga mencari daripada laptop. Okay, add file. Okay, select file from your device. Sekarang saya guna laptop, saya pilih laptop lah. Contoh, saya nak masukkan nota saya, mungkin nota dia yang ini. Saya tekan. Okay, dan saya tekan upload. Okay. So, apa jenis bahan dalam laptop cikgu, cikgu boleh terus pindah ke dalam Google Drive. Kenapa saya bagi tahu begitu? Kerana kalau kita dari laptop kita guna setahun, okey, fine laju. Masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, makin lama makin slow. Why not kita masukkan nota-nota kita, dan selepas ini kita menggunakan Google Drive sebagai tempat kita menyimpan bahan-bahan kita. Sebab apabila kita masukkan kita punya nota dan juga latihan tersebut, kita boleh capai di mana-mana, bila masa. Kita boleh guna handphone, kita boleh gunakan laptop, kita boleh gunakan tablet, kita boleh buka buku tersebut. Sebab nota-nota kita tersebut, bahan-bahan kita tersebut disimpan dalam cloud. Dan juga dalam laptop dia ada storage, mungkin 14 GB, mungkin 1.2 GB. Sebenarnya itu adalah melambatkan prosesor kita punya laptop. So kalau kita simpankan dia, kita campak dalam Google Drive, dia punya storage adalah kosong cikgu sebenarnya. Saya akan tunjuk sekali lagi kalau sempat ya. Untuk Google Drive memerlukan satu lagi SPSC sebenarnya. Ya, ataupun kita nak add YouTube. YouTube, contoh sama juga, saya cari tajuk Malaysia Maju Sejahtera. Tentu saya nak masukkan lagu Malaysia kita tu lah. Ni contoh lagu apa nama? Malaysia Faizal Tahir. Saya klik dan saya tekan add. Okay,
Arahan dia mungkin saya tengok sini, sila hayati nota dan memahami nota yang diberikan. Selesai, dah ada 4 di sini. Okay. Kiranya tak nak guna 4-4 ni, kita nak create yang baru, boleh je tu. Kita tekan create. Okay, kita nak create apa? Dokumen, slide, sheet ataupun kita nak masuk drawing, form. Kelima-lima ini adalah contoh Google aplikasi yang ada disediakan oleh pihak Google. Okay, contoh saya nak buat slide baru. Saya tak nak yang ada kat sini, saya nak buat memang slide baru. Okay, dia automatik akan bukakan cikgu punya Google Slide. Okay, saya namakan di sini Malaysia Maju Sejahtera. Tajuk sama je dah ya, petunjuk. Terus kita buat seperti biasa dan seperti biasa dan kita close. Automatik dia ada di sini. Okay, ada presentation, nanti kita hantar, dia akan tukarlah petunjuk. Kita tak perlu save dia. Itu kelebihan Google Drive yang boleh memberi kemudahan kepada kita sebagai guru dan juga para pelajar kita. Okay, next. Okay, kita nak masukkan ini dalam topik. Okay, kita create topik. Kalau macam saya dah ada di sini. Contoh saya ambil pilih tajuk petunjuk. Petunjuk saya tak ada. Okay, contoh saya create topik. Topik petunjuk. So, kita tekan post. Okey, untuk yang post, kita ada juga boleh terus post, boleh berjadual ataupun kalau kita tak nak post dulu, kita nak save dulu pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buang pun boleh, kita tekan discard draft. Okey. Okay, contoh kalau schedule, maksudnya kita tak nak buat nama matrik ini dihantar sekarang, kita nak dihantar kemudian. Kita boleh pilih bila nak hantar. Kita buat 27 hari bulan lah. Hari Jumaat baru hantar. Pukul berapa? Bermula daripada pukul 00 sampailah pukul 11.59 malam. Okay, contoh saya tekan schedule. Okay. Sekarang saya tak nak cancel. Okay, sekarang lepas tu yang ini kita nak hantar kepada semua student ke? Ataupun kita just nak pilih tertentu saja. Contoh, saya tak nak hantar pada semua. Saya nak hantar sekarang, saya nak pada orang ni saja. Saya klikkan dia. Kalau cikgu nak hantar semua, tak perlu ubah. Sebab dia akan terus tulis ni, all students. Sekarang katakanlah saya sekarang, ni kelas yang saya wujudkan sekarang kan, saya tak nak. So, alamat tak boleh. Itu kena ada juga. So, saya kena check nama saya sendiri. Adalah juga. Contoh saya hantar pada belajar semua ni lah. Nanti dia tak boleh tekan post. Sebab dia, saya tengok para pelajar saya yang mana yang dah keluar. Okey, ada nama saya sendiri. Okay, saya tekan post. Okay, kita akan tengok apa jadi ya. Okay, so di sini cikgu, kalau dilihat, saya besarkan. Topik ada di bahagian sini. Dia macam buku cikgu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Okey. Contoh saya buku sini, tajuk petunjuk tadi. So ini adalah post yang saya hantar tadi. Dihantar kepada one student. Siapa student kita? Ini. Cikgu KD inilah. So apa yang dihantar? Ini dalam bentuk PDF. Mungkin ni nota tadi kan. Nota, mungkin petunjuk Google Slide. Petunjuk slide dan juga buku. Okay. Material di sini, dia hanya memberi nota kepada para pelajar. Para pelajar tak boleh respon. Yang boleh respon nanti adalah Google, adalah assignment. Dan yang itu kita akan aplikasi untuk kerja khusus kita kejap lagi. Okay, katakan yang ini selesai. Okay, ada persoalan ke tidak? Setakat ini. Dan selepas kita post, pelajar boleh komen di sini. Terima kasih contoh. Ini saya sendiri hantarlah sebab ini saya punya kan. Setakat ini boleh rakan-rakan. Cikgu Azrina boleh. Kita testing aja tadi, tak ada masalah. Buat je cikgu. Cikgu ambil gambar apa-apa pun tak ada masalah. Sebab selagi tak ada student, post itu tak ke mana cikgu. Okay, cikgu pergi balik cikgu punya Google Classroom tadi dan cikgu klik
classwork, create material. Maka kita dah buat. Okay. Antara bahan-bahan yang boleh dikongsikan dalam menggunakan material ini, mungkin cikgu boleh kongsikan sukatan pelajaran sebab para pelajar ni biasanya awal-awal masa semester 1 je dia tahu sukatan pelajaran dia. Untuk semester 1, 2 dan 3. Bila dia masuk semester 2 atau semester 3, dia tak tahu apa yang belajar tersebut. So, takkan kita nak bagi setiap kali awal semester. Kita bagi siap-siap dalam Google Classroom. So, mereka dah boleh tengok rujuk dah mereka punya sukatan pelajaran. Ataupun di SKP kalau bagi subjek yang perdana, menu kerja khusus pun kita boleh terus download, kita bagi kat dia. Kita memang bagi dengan dia, cikgu. Macam saya sebelum ni saya menggunakan Telegram. Bila kita bagi, cikgu tak jumpa lah cikgu, dia malas nak naik ke atas. So kita simpan semua dalam classroom, classwork, dan dia akan tengok. Cikgu nak sikit ni, ya cikgu, boleh cikgu. Kerana ni antara mungkin juga cikgu boleh masukkan nota pembelajaran cikgu sama ada dalam bentuk PDF, Word, slide ataupun sheet. Contoh-contoh ataupun kita nak bagi rujukan kepada para pelajar kita yang sekarang ini, kita bagi contoh-contoh hasil pelajar yang lepas. Macam saya gemar membuat presentation, mohon belajar membuat presentation. So, saya hantarkan presentation yang terbaik tersebut, tengok mereka dapat hasilkan yang terbaik ke tidak. Dan sekarang inovasi saya untuk kali ini belajar menggunakan video. So ada para pelajar saya boleh menghasilkan video yang lebih hebat daripada yang tengok dekat YouTube tersebut. Next, kita ada buku nota ataupun mungkin ada buku modul kita yang kita dah screen, kita dah scan dan dijadikan sebagai modul. Kita boleh pepekkan dalam classroom kita. Saya harap saya menjawabnya, Cikgu Nuraini, Cik Aini, Cikgu Dr. Basha pun dah menjawab di sana. Okay, next. Okay, kita dah buat yang material. Okay, sekarang kita akan buat assignment. Okay, dah menjawab. Terima kasih Cikgu Hai. Okay, kita akan buat assignment. Assignment ini Cikgu, sama cara dengan material tadi. Cuma lebih sedikit dia punya function. Kita akan tengok satu persatu sekejap lagi ya. Okay, yang untuk yang assignment ini saya nak pergi kepada mungkin kita selain daripada kita boleh gunakan untuk share nota juga. Ini saya tak nak guna share nota, saya nak share dia dalam bentuk kerja khusus. Sebab sekarang kerja khusus kita masih berjalan je. Tapi walaupun kita bercuti. So macam mana kita nak semak tu secara online, lain daripada menggunakan Telegram. Kalau biasa sebelum ni kita belajar hantar, lepas tu kita semak, kita hantar balik kepada dia, lepas tu dia dah respon, dia edit semula dan sebagainya. Okay, contoh, dia dekat bahagian classwork, create assignment. Okey, contoh kat sini. Okay, untuk topik yang mungkin yang pertama kita nak buat dia sebagai penetapan tajuk. Ini saya ulang balik yang sebelumnya. Kalau ada minta maaf, kita ulang untuk mudah kita faham lagi. Penetapan tajuk. Penetapan tajuk, sila lakukan tajuk yang telah diluluskan. Dalam pelaksanaan di sekolah saya, dia kena tunjuk dulu, dia kena bincang dahulu dengan saya, mungkin guna WhatsApp ke, kalau sekarang tak pernah kan, WhatsApp saya ke dan Telegram saya ke, dia nyatakan dahulu tajuk dia selepas adanya Q&A daripada saya dan dia, dan saya luluskan, baru dia boleh menulis tajuk dia di sini. Okey, penetapan tajuk. Okey, so di sini saya tak ada apa-apa, saya tak bagi apa-apa pun dokumen, dan saya tekan assign. Contoh sekejap yang all student ni saya tak nak, saya just bagi orang ini sahaja. Okay, markah saya tak nak bagi markah sebab tak ada kaitan pun, tak ada due tajuk kita masukkan dekat kerja khusus. So, topik kena buat lah. Kalau masih belum buat topik, macam tadi juga lah, klik saja create new topic. Sekarang saya dah ada, saya tekan kerja khusus. Okay, next saya tekan assign. Cara yang pertama yang cikgu, saya tak menulis apa-apa pun, saya just minta dia hantar sahaja.
Saya pergi balik sini, penetapan tajuk. Okay. So, saya akan tunjukkan di mana, macam mana tunjuk assignment itu dilihat. Okay. Hanya begini. Ada nama cikgu, ada arahan. So, pelajar komen di sini. Okay. Ataupun, kalau pelajar tidak komen di sini, sebabkan ini kita buat assignment kan. Sebenarnya, saya tunjukkan dalam bentuk pelajar punya. Sebab presenting yang ini, pelajar tadi PA kan. Okay. Saya present yang ini pula. Okay. Cikgu Raya, tak ada masalah Cikgu Raya. Nanti bila dah ada nama student, dia akan terima benda yang sama. Okey, ini saya sebagai student ya Cikgu. Ini nama saya yang tadi Khalija Gmail ni. Ini saya sebagai student kepada yang e-didik tadi. Tengok di sini. Post yang terbaru terkini. Okey, yang ketiga. Siti Haja Dosa post a new assignment. Kita nyatakan tajuk kita yang telah dirumuskan. So, saya klik di sini. Contoh bukan saya lah, pelajar ni lah. Pelajar ni klik. Okey, dia akan keluar dekat sini. Add or create mark as done. Kalau dia just private kat sini, dia mark as done, tak ada masalah. Ataupun yang ini dia boleh tekan tambah Google dokumen. Okey, saya bagi dia format lah. Okay. Saya bagi format dalam kelas, saya kena tuliskan. Kita tuan. Okay, pelajar ini, okey, dia klik, automatik kalau lihat di sini, dia hadapannya ada tulis nama dia. Lepas tu tajuk bagi tugasan kita tadilah, penetapan tajuk. Contoh di sini, okay, mungkin dalam format, dalam kelas saya bagi format, bagi nama, nombor pengenalan, tajuk. Diluluskan. Kita bagilah. Okay, so katakan dah, dia akan tekan turn in. Ini bagi para pelajar yang cikgu, turn in. Okay, dia tekan turn in. Okay, tekan sekali lagi, turn in ke hand in ke. Okay, so dah tunggu di sini. So ini adalah paparan bagi para pelajar. Okay, saya close. Saya close yang ini. Kita tengok pula bagaimana dekat paparan untuk guru. Okay, paparan untuk guru di sini. Saya tekan student work. Okey, dah tengok sini. Pelajar ini dah turn in. Dah hijau di sini. Maksudnya pelajar ini dah hantar. Okey, saya klik dekat nama dia. Automatik yang ini. Kalau dilihat cikgu, pelajar tadi tak ada share apa-apa pun dengan saya. Dia just hantar assignment dia sahaja. Dan saya boleh lihat di sini. Dan saya kata, okey, katakan saya nak bagi respon dekat sini. Saya boleh bagi add private comment. Ataupun saya kata kat sini, okey, saya nak buat dari sini pun boleh. Saya komen di sini. Okey, saya right click, lepas tu saya tambah comment. Saya dah highlightkan dia, saya tambah add a comment. So, okay. Bila type guna huruf besar, comment. Okay, dah. So, komen ini akan terus dihantar kepada para pelajar secara atas talian. Dan saya tekan return. Okay, saya tekan return, maksudnya saya sebagai guru telah menanda pelajar ini punya kerja khusus. Sama. Tengok di sini, tekan sini. Student work, dah turn in, dah turn in. Okay, kita pun dah return. Okey, setakat ini cikgu boleh ke tidak buat assignment. Itu cara yang pertama. Kita tak bagi apa-apa format. Macam tertinggal dah ni Cikgu Ana. Nanti kita boleh tengok video juga Ana. Saya tak ada pelajar, tak apa tu baru lain. Cikgu Rohaya, tak apa Cikgu Rohaya. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau tak ada student pun tak ada masalah. Kita belajar dulu. Jadi kalau kita tambah student nanti dia senang belajar. Nampaklah apa kita buat. Sekejap cikgu tu delete, sekejap cikgu tu masuk. Okey. Okey. Itu cara yang pertama, kita adakan, kita tidak ada hantar apa-apa dengan dia. So, mungkin agak sukar bagi pelajar yang tak pandai ataupun kurang celik IT ini. Kita boleh mudahkan dia cikgu dengan cara. Okey, ada juga timbul persoalan di sini. Cikgu, kalau saya menggunakan Google Classroom, para pelajar saya tak ada internet di rumah. Macam mana nak menyiapkan dia punya kerja khusus?
ada caranya cikgu sebenarnya. Google Drive boleh dicapai tanpa menggunakan capaian internet. Wi-Fi kita tak ada ke, data kita tak ada. Okay. Tak makna kita tak nak lah kalau saya tunjuk cara tu. Okay, saya cuba satu-satu balik lah. Okay, create assignment. Okay, tajuk ni penetapan tajuk juga. Ataupun tak nak lah, kita perlu buat kerja khusus. Penulisan ilmiah. Okay, guna lengkapkan kerja khusus anda. Okay. Kita createkan dia format yang sepatutnya lah. So, saya tekan create. Setelah tu, saya mencari bahan. Okay, kita tekan dokumen. Okay. Di sini kita dah siap-siapkan. Sejak itu saya mencari bahan pada saya letak. Contoh itu nama. Muka surat depan tu saya tak jumpa dah cikgu. Contoh je lah cikgu. Tak nak lah. So kita nak para pelajar kita dah ada dia punya item-item dia lah. Kita susun pada teks yang untuk dia. Kita bagi warna hitam. Okay, tulisan 12 dari 11 kita khususkan. Okay. So, kita siap-siap kat sini. Nah, ini cikgu sendiri sediakan ya cikgu. Saya rasa cikgu ada banyak format kerja khusus. Sekarang kita dapat nak cari juga. Okay, so, yang seterusnya adalah kita buat sekolah ni kita akan satu dalam. So, dan seterusnya extra. So, pelajar-pelajar tu sendiri dah buat lagi dan lagi. Kita buat yang asas je. On, full, okay. Format ini kita beri pada mereka je tu. Dengan tajuk di sini tutup dan tutup. Okay, so pergi dekat sini. Okey, ini akan berubah nanti sekejap lagi. Okey, ada 3 paparan di sini. Cikgu pilih yang sesuai. Sekarang kita bagi assignment. Kalau kita student can view file tersebut, student tak boleh nak edit. So biasanya untuk student can view, kita gunakan untuk hantar macam material tadi. Hantar YouTube ke, nak hantar contoh kita nak bagi dia assignment melihat YouTube video tersebut. Lepas tu kalau dah habis, kita bagi dia markah. So kita boleh gunakan student can view file. Okey, kalau can edit, maksudnya dokumen ini cikgu, saya buka balik dokumen ini boleh diedit. Kalau ada 10 pelajar boleh edit di sini. Dan ia agak tak sesuai lah. Sebab biasanya untuk pelajar student can edit, kita akan gunakan kalau kita nak buat slide pembentangan. Kita bagi dia tajuk, kita bagi tahu dia, okay, student, ini ada slide PowerPoint, mohon awak semua menambah slide masing-masing. Ataupun yang lebih sesuai untuk kerja khusus ini adalah make a copy for each student. Kalau make a copy for each student membawa maksud semua orang akan dapat dokumen ini tanpa perlu saya tekan share, tanpa perlu saya masukkan email mereka satu persatu. Okey, itu adalah bagi make a copy for each student. Next, sebenarnya kita pilih student kita. Sekarang saya sekolah kan. Okay, yang orang ni lah student ni. Okay, nak bagi dia markah ke tak? Boleh bagi dia markah 100% ataupun 100%. Dan saya akan tunjukkan kita saya pecahkan penulisan ilmiah ni by topik. So, kadang saya bagi 5 markah, kadang saya bagi 2 markah. Saya akan ikut rubrik kita. Dan contoh saya tak nak bagi markah, tak ada due date, ini bawah topik kerja khusus. Okay, dan saya tekan assign.
Sama konsep dengan material tadi. Kalau di material ada berjadual, dia boleh berjadual. Kalau di material ada save draft, discard draft, dia pun ada yang sama je. Sekarang katakan saya nak hantar, saya tekan assign. Okay, jadi saya tekan assign cikgu. Pelajar-pelajar kita automatik menerima yang sama. Saya tunjukkan pelaksanaan saya di sekolah. Contoh slot, ini saya kata tadi, slot yang pertama saya bagi-bagikan penulisan saya. Slot yang pertama penetapan tajuk dan maklumat umum. Slot ini adalah untuk individu. Slot kedua adalah penulisan kerja khusus. Contoh dan slot yang pertama ni. Okay. Ini dalam bentuk slide, ini dalam contoh dia. Kerja khusus seterusnya. Okay, ini adalah material ini. Ini bentuk material je bu. Ini logo material, ini bentuk assignment. Okey. Penetapan tajuk. Saya klik. Okey, saya bagi begini. So para pelajar kena isi. Ini saya sediakan untuk mereka. Ini untuk memudahkan saya melihatlah. So macam mana dia ni di-share kepada semua individu. Saya klik kat sini. View assignment, instruction. Ini dia. Ini post tadi. Di mana tajuk dia slot 1 dihantar oleh saya bagi slot PowerPoint. Dekat bahagian student work, kita boleh tengok sini. Ada berapa orang ni? 24. Ada 24 orang pelajar, 29 katanya. 29 orang pelajar dah menerima penetapan tajuk ini. Ini yang kosong tadi je. Yang ini. Okay. Tengok di sini. Depannya ada nama dia dan tajuk. Depan, nama, tajuk. Saya tak perlu buat benda ni je. Google Classroom dah memudahkan saya terus buat. Macam ini, missing ni, kenapa dia missing? Sebab dia dah lepas due date. Yang ini penetapan tajuk saya buat due date dia. Okay. Turn in bermahu maksud pelajar itu telah hantar. Inilah 5 orang ni dah hantar. Tapi saya belum tanda. Macam Ani Suraya ni saya tulis TL, maksudnya tak ada cakap. Dan Muhammad Talina ni dia dah buat, tapi saya tak tanda sebagai return sebab saya nak tengok bahan rujukan dia. Saya memang tak bagi cikgu. Kalau belajar, kalau nak buat kerja khusus, dia mesti tahu tajuk dia cikgu. Kalau dia tak arif tentang tajuk dia, memang saya tak akan benarkanlah. Kalau assign ni maksudnya para pelajar ni dah tak menjawab. Okay, dah return 20 orang. So 20 orang ini tajuk dia dah lulus. Yang 5 orang masih lagi belum, yang 4 orang langsung belum buat. Mungkin ini para pelajar yang selalu tak datang sekolah lah. Kita boleh tengok lah. Okay, setakat itu untuk assignment. View assignment. Okay, setakat ni boleh cikgu-cikgu. Kekurangnya mereka tetap kepada Dr. Asha ya. Cikgu Anida, saya dah tertinggal. Tak apa Cikgu Anida, kita akan memang ada record ni cikgu. Okey. Kakak ini assignment boleh? Kalau boleh jawab dekat chat, saya boleh membaca dan saya boleh keluar. Saya punya ni. Katakan saya nak delete ataupun saya nak edit. Okay, saya Emilia, saya dah bagi dokumen kan. Saya nak tambah YouTube. Boleh cikgu. Mari kerja khusus. Okay. Tentu kita nak bagi dia bahan kan. Kita nak tahu tajuk apa dia kerja tu. Contoh. Saya tekan. Okay. Lepas tu saya tekan save. Dia tak hilang cikgu. Apa yang ada dekat pelajar dia terima juga dengan penambahan yang kita buat tadi. Okay. Terima kasih Cikgu Sheila Joseph. Yang lain. Cikgu Manhat masih pening lagi. Apa tak apa cikgu. Kita akan one-to-one. Okay. Next. Di bahagian classwork juga. Okay. Dah habis tentang 3 yang ini settle. Setakat itu untuk buat kerja khusus. Ataupun kita boleh juga membuat karangan menggunakan cara yang tersebut lah. Di mana bila pelajar dah hantar, kita edit, kita semak dan kita return. Bila guru dah return, para pelajar tu betulkan balik kerja khusus dia dan tekan turn in semula. Lepas tu cikgu semak semula kerja khusus macam biasa, dah semak-semak, return balik.
Dan sampailah kerja kursus itu habis. Saya harap untuk bahagian assignment untuk kerja kursus ini selesai sebelum saya masuk kepada yang lain-lain. Boleh tak? Cikgu boleh tak bagi link kita satu kursus lagi? Ya, Cikgu Dr. Basha. Slide ini akan dihantar dalam Google Classroom. Doktor. Memang saya akan share. Okay, Cikgu Han. Kalau student dah send KK dalam melalui email, macam mana nak masukkan assignment itu dalam Google Drive? Okay. Ini soalan dia lain sikit lah. Tak ada masalah. Kita tunjuk sebab itu yang asas kan sebenarnya. Okay. Saya tunjukkan untuk email pelajar lah ya. Tentu email pelajar yang ini. Saya kena off yang ini. Saya buka akaun pelajar. Send. Saya harap semua tak penting ya. Saya ajar, saya kongsi dalam bentuk kita sebagai guru, pelajar sebagai dan juga saya sebagai pelajar. Okey. Ini akaun pelajar tadi. Ke sini ni. Okay. Kita minta dibuka Google Drive ataupun kalau kita tak nak pun kita buka Google Drive kita tarik pun boleh. Okey. Step yang pertama adalah kita ataupun pelajar itu pergi di setting tikkan convert upload. Yang asal dia tak tik cikgu. Kalau kita tak tik, maksudnya kita masukkan Word, dia pun ada Word. Bila Word Microsoft masuk ke Google, dia akan ada data dia. Okay. Sekarang saya antik ini asal Yang asal saya tunjukkan nanti jadi senang nanti kita tengok. Saya buat folder baru. Alamak. Folder ni. Okey. Saya pergi dekat dokumen saya ataupun dalam email. Bila dalam email kan kita tarik bawa, kita download kan. Sebab bila pelajar hantar ke email, kita kena download. Lepas tu kita semak, kita hantar balik. Benda yang sama banyak kali selagi kerja kursus tak siap. Okay, so dan ini. Okay. Okay. Saya dah download. Okay, saya tarik sahaja. Kita tengok ya. Okay, cover exam, katakan ini cover KK lah. Okay, saya rename sekejap. Sekejap lagi kan saya keliru. Okay. Dan okay. Okay. Bagaimana hasil dia cikgu? Cikgu lihat di sini. File size dia 108 KB. Kenapa pula tadi saya bagi tahu sepatutnya Google Drive kosong. Tak ada file size. Kosong saja kosong lah. Sebab step pertama tadi tak buat. Okay, sekarang saya buat step yang pertama. Saya tekan setting. Convert upload saya tik dan saya tekan done. Dan saya ambil balik dokumen tadi yang sama tadi, saya tarik. Okay, dia masuk. Dia terus convert untuk kita cikgu. Kita tak payah nak convert pun. Okay, cikgu tengok kosong. Okay, ini saya ubah balik nama lah. Saya renamekan dia apa? Okay. So, saudara, bentuk ini dah ada dalam Google Drive. So, kita boleh guna yang assignment tadi ke material menggunakan kita gunakan platform Google Classroom, tarik balik kita punya dokumen tersebut. Saya harap saya menjawab pertanyaan. Boleh ya? Okay, next. Bahagian semak kerja kursus. Okay, saya akan tunjuk kejap lagi. Saya tunjukkan ini saya sebagai student. Di mana saya masuk kelas Cikgu Nurul. Join kelas. Saya masukkan kelas kod dia, saya tekan join. Saya join. Terima kasih Dr. Basha membantu. Okey. Ini kelas Cikgu Nurul. Cikgu Nurul ini masih lagi bersama dengan kita ke? Cikgu Nurul Ajipin. Kalau GC yang kita dah create guna domain Gmail, boleh tak tukar kepada MOE? Kita kena buat daripada awal Cikgu Nurul Ajipin. Ataupun
daripada bahan-bahan kita dalam Google Drive, kita boleh klik share dengan akaun MA kita. So tak ada masalah. So, kedua-dua akaun kita ada bahan tersebut. Cikgu Nurini ada. Okay, Cikgu Nurini boleh tak bagi contoh assignment? Okay, dia dah bagi assignment ni. Sekejap ya. Okay, cikgu yang lain tengok ya. Okay, ni Cikgu Nurini buat. Cikgu Nurini tak buat topik ni lagi. Klik, saya view assignment. Ini saya sebagai student ya. Okey. Saya tekan add object. Sebab ini cara yang pertama tadi. Add object. Saya sebagai student. Dokumen. Kalau domain kita MUI, kita memang tak boleh klik apa-apa dengan Gmail. Aku masuk tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, ini adalah dokumen saya yang automatik dibuat oleh Google Classroom. So, saya tulis. Pertama, saya biarkan kesalahan itu nombor 9. 6, 2, 4 tajuk. Contohlah, contoh. Ni pelajar buat. Kita tak tahu kita punya pelajar tu macam mana kan. Dia punya nakal ni contohnya lah. Cikgu Bik menggunakan akaun apa ya? Ada 2 akaun kat sini. Okey, sekarang saya tutup. Okay, Cikgu Nurini. Dia dah tutup, saya tekan turn in 2 kali. Okay. Kalau yang cikgu-cikgu menggunakan ERPH, benda yang sama je tu. Jadi kita hantar ERPH setiap minggu pun itu cara kita buat. Okey. Dah laptop tak perlu download Meet cikgu. Terus pergi tekan je link yang saya beri tu, terus masuk. Okey, Cikgu Nurini boleh semak. Rakan-rakan yang tengok sini Sini tulisnya unsubmitted. Cikgu Nurini tolong klik dokumen tersebut dan tekan return. Kan, tulis dulu apa-apa dekat situ dan tekan return. Cikgu rumah anak dah macam businessman dah. Laptop dengan handphone semua kat tangan. Cikgu Nurini kalau dah tulis done ya. Dia check. Masih belum tanda lagi. Cikgu tengok sini sementara tu cikgu. Bila saya dah tekan turn in, bila saya pergi balik di sini, saya nak edit. Cikgu nak edit. Tak boleh cikgu. Saya tak boleh edit. Contoh ni kan. Saya tak boleh. Saya dah tekan ni. Tak ada apa-apa sebab cikgu sedang menanda kerja khusus saya. Jadi, saya nampak tu Cikgu Nurini dah tanda dah. Cikgu Nurini tulislah nama kat situ ke, disemak ke. Kisahlah apa-apa pun nak bolkan nama saya ke. Tak ada masalah. Kita bagi masa dulu dengan Cikgu Nurini. Cikgu Rohaya, kalau pelajar hantar ada notification ke, kita dapat, sorry tak faham yang tu. Ya, dapat. Di email cikgu akan hantar, Google Classroom akan hantar notification bahawa pelajar tersebut dah turn in dia punya assignment. Sama juga yang assignment itu telah di-return oleh guru. Pelajar akan terima email tersebut. Seperti saya kata, Google Classroom ni banyak memudahkan saya. Kadang-kadang kita terleka je ni. Kehidupan kita banyak benda kita nak buat kadang-kadang kan. Kadang beli pasal, lupa lah kerja rumah belum buat. Kita Google Classroom bagi notification pada kita, pelajar pun notification perlu. Cikgu Nurini dia tak nak return lah kerja saya. Cikgu Nurini tekan di atas itu ada tekan return. Kat saya sekarang tak ada tulis apa-apa. So, kita check dengan dia nak. Okey. Cikgu Nurini. Pelajar pun boleh berkongsi kan? Maksudnya ini pelajar ni. Bila return. Enter. Harap dia nampak lah. Cikgu all penting, boleh on notification. Memang boleh on. Ataupun ada juga cikgu-cikgu yang tak nak menerima notification daripada Google Classroom pun boleh. Kita offkan Google notification Google Classroom. Sebab bila dah guna dekat Google Classroom, dia akan hantar. Setiap kali hantar post, komen pun dia akan hantar. Macam Facebook. Macam mana kita menerima dalam Facebook dulu, tentulah juga. Alamak.
semak teknologi. Teknologi ni ada masalah ke? Boleh on-kan mic? Okey, tak apalah. Bagilah masa dengan cikgu ni. Okey, so maksudnya di sini cikgu, apabila pelajar dah turn in kita punya tugasan kerja khusus itu, dia tak boleh edit. Tapi in case lah, katakanlah Cikgu Khadijah saya baru hantar tadi. Kita punya hantar kat mana tu? Agak sekejap Katakanlah pelajar kita belum semak dan kita mohon pelajar meneruskan kerja khusus mereka. Okey, kita boleh minta dia tekan resubmit. Unsubmitted. Tekan balik. Okey. Sambung semula. Ini saya submit semula. Okay, saya tekan turn in. Maksudnya di sini cikgu, walaupun cikgu ni tulis disemak di sini, patutlah. Disemak di sini, di dokumen pun cikgu kena tekan return. Kalau cikgu tekan return baru maksudnya dah disemak ni. Okey. So itulah maksudnya cikgu gunakan konsep tersebut yang saya bagi tahu tadi, yang gunakan assignment tersebut untuk terus menyemak kerja khusus. Misalnya mungkin dekat buku ini. Cikgu kalau tulis nama kat situ boleh nampak juga, sebab sekarang senang menerima banyak site Google Classroom. Jadi tak ada nama cikgu. Kita masih cikgu Amy, kita masih lagi dekat assignment cikgu. Saya nak beralih ke quizzes pula ataupun Google Form. Quiz biasa cikgu lihat menggunakan quizzes, biasa cikgu buat Google Form, biasa cikgu boleh buat daripada ada banyak lagi quiz-quiz di laman web kalau kita tekan quiz dan quiz Malaysia dan sebagainya, ada bentuk puzzle, ada bentuk crossword tersebut, pilih saja dan kita ambil dia punya link, kita hantar ke sebagai material. Okay, sekarang saya nak fokuskan kepada kerja khusus kita. Okey, kita biasa buat borang soal sedikit, betul kan? So kita kena aplikasikan, kita nak menyemak borang soal sedikit pelajar itu. Tekanlah itu. Satu cara kita boleh guna tadi, kita boleh type dokumen ataupun Word. Satu cara lagi mudah, kita menggunakan Google Form. Okay, caranya adalah minta pelajar tersebut new more form. Okey. Sekejap saya cari sekejap. Saya rasa ada pelajar saya share dengan saya dia punya form. Saya cari sekejapnya. Okay, contoh ni pelajar Afrina Azman, pelajar Fariha Izzati, dia dah sharekan borang soal sedikit dengan cikgu dengan pelajar Go. Contoh saya buka Go punya. Okay. Ini borang soal sedikit dia cikgu. Maklumat asas, demografi. Bahagian B untuk punca yang pertama, untuk objektif yang pertama. Okay, sikap pelajar yang malas, dibuat begini. Okay, kita tunjuk dahulu, nanti kita akan buat sama-sama. Lepas tu bahagian C, dia buat cara lain pula. Dia buat bentuk skala 1 sampai 10. Kita tak pasti, biasanya ini je, 1 sampai 5. Ataupun menjawab sangat suka tak suka bagi begini. Okay, ni yang pelajar Go ni saya bersemak lagi dulu. Ataupun Afrina punya nama, ada penerangan dia sikit, nanti sikit lah. Okay, bahagian pertama, ini bagus sikit. Bahagian B, kesan-kesan daripada masalah display. Okay. Dia bagi soalan yang pertama, soalan kedua, 3, 4, 5. Sangat setuju. Dia gabungkan semua dalam satu. Lagi mudah dia tu. Okay. Dan juga bahagian C, langkah-langkah begini.
So mungkin boleh pilih satu lebih daripada 2 kot ini. Ini dah, ini contoh dia. Contoh borang soal selidik. Setakat ini, boleh tak cikgu-cikgu respon dekat chat? Boleh ke tidak saya terus dengan Google Form ataupun masih lagi dengan kelas Rina, Cikgu Ana, Presiden, Cikgu Satila, Cikgu Ana, Sheila, Linda, boleh, Cikgu Nek boleh. Cikgu Nek ada soalan. Puan macam mana nak edit kerja khusus pelajar? Cikgu Nek. Sekejap ya, saya terangkan yang lain sekejap ya, saya ulang sekejap. Cikgu Nek. Cikgu Nek, saya harap ada dalam classroom kita. Pergi dekat kelas. Semua dah ada dalam ni kan? PLC ni. Biar saya tengok ada tak cikgu Nek. Okey, cikgu Nek ada. Okey, contoh classwork. Okay, saya create assignment. Okay, tajuk ini adalah khusus. Khusus. Saya rasa saya kena ambil satu sekejap ya. Okay, sila letak dan khusus anda untuk masa yang dah ditetapkan. Okay, sekarang saya bagi dia template. Saya nak bagi guna cara yang kedua. Okay, di mana? Add file listen yang khusus. Ini yang cara yang kedua ya cikgu. And then saya hantar student edit file. Student can edit, make a copy for each student. Okay, yang student ni kita bagi yang kat sini saja. Contoh aku ada di sini ya, cikgu editing ada. Ini ada editing Linux. Aku saya hantar semualah, biarlah mereka semua pun pengajar dalam juga. Cikgu Amy dah ada dalam kelas ke belum? Tak ada. Jadi saya bagi kod. Katakan saya hantar ini. Contoh di sini saya nampak sini cikgu Hang ada, cikgu Fit ada kan? Cikgu ada, cikgu Ana pun ada. Okey, saya hantar pada semua ya. Okay, so saya tekan assign. Saya lupa saya tulis tadi topik, saya lupa pilih. Okay. So saya harap cikgu-cikgu dah menerima. Boleh lihat. Boleh lihat di email, notifikasi email, ataupun boleh tengok dekat handphone, boleh tengok dekat laptop juga. So kalau cikgu tengah buka Google Classroom punya pun boleh. Bila saya dah hantar, saya boleh tengok kat sini view assignment saya dah hantar kepada siapa. Saya dah hantar kepada 128 orang. Tengok siapa yang dah hantar sekali. Kita akan tengok secara online Mohonlah kita ada cikgu buka, lepas tu cikgu lalala kat situ ke, atau pilih nama cikgu kat situ ke. Lepas tu cikgu tekan turn in kali pertama, turn in kali kedua. Lepas tu dia akan terus automatik kat situ. Cikgu saya harap cikgu yang boleh buat. Ini email MOE atau lain. Ini yang kita masuk dalam grup tu cikgu, yang dalam grup PA 900 HG tu. Yang baru masuk. Yang ini boleh guna email lain. Saya nak kongsikan dia punya kod. Yang mana masih belum masuk, kalau guna MOE pun boleh, guna email lain pun tak apa. Yang ini saya gunakan email PDD Unlimited, semua boleh. Semua boleh masuk. Saya dah bagi kod yang baru tu AV3ZFW. Kita tengok.
Ada Cikgu Nur Syikirani dah hantar, Cikgu Satila Yunus pun dah hantar. Cikgu yang dah dapat. Okay, cikgu yang cuba buka, lepas tu cikgu tulis nama cikgu ke kat situ, tu tekan turn in 2 kali. Apa yang cikgu yang sedang buat ini ataupun apa yang Cikgu Nur Syikin, Satila yang sedang buat itu adalah cikgu as student nanti. So bila cikgu dah buat, maksudnya cikgu tahu nak ajar nanti. Hantar tapi tak buat apa-apa pun, tak apa cikgu bikin. Z. Cikgu Z dah hantar. Sudah ajar Cikgu Amy. Cikgu Amy kalau dah ajar pun dia terus dapat Cikgu Amy. Okay. Saya akan semak Okay, 3 orang dah hantar. 126 masih lagi belum hantar. Kita akan tengok. Tekan yang dah hantar adalah Cikgu Asyikin. Kalau dilihat sini dah automatik nama dia. Nur Asyikin, Cik Ani, kerja khusus. Sama juga BZ Ibrahim, kerja khusus. Satila Yunus, kerja khusus. Dekat sini ada juga bertanya, boleh ke tidak kawan-kawan yang lain melihat membuat pelagiat? Tak boleh cikgu, sebab dia tak boleh tengok. Yang boleh tengok hanya saya sebagai guru. Kerja khusus Cikgu Samia, Cikgu apa lagi orang baru masuk. Kita tengok yang baru masuk ni lah, kita tengok Cikgu Samia. Saya buka. Okey, untuk yang tadi, yang 4 orang ni sekarang, dia tak boleh tekan apa-apa dekat dokumen dia. Kalau tak percaya, sila klik ini. Cikgu Hen pun dah hantar. Okey. Tadi saya buka saya punya Cikgu Salmia. Okey. Contoh dia dah edit kat sini. Okey. Saya nak semak. Katakan yang ini salah. Contohlah. Memang salah pun. Okey, saya highlightkan dia. Saya add a comment. Sila ikut format OTA. Comment. Dan saya tak bagi markah. Untuk ini sila perbaiki lagi. Sorry, minta maaf. I think perbaiki. Jadi saya sebagai guru ya cikgu, saya post. Ni post di komen macam Cikgu Norini buat tadi. Tapi bukan cara itu. Kita kena tekan return di bahagian atas. Return. Okay, sekarang Cikgu Sania. Okay, saya close yang ini. Okay, kalau bisa dah return itu, saya tekan refresh. Ambil refresh saja. Okay, refresh. Cikgu Sania dah tak ada dekat sini. Kat mana nama Cikgu Sania? Dekat bawah. Di bahagian bawah akan tulis return. Okay. Kita tengok Cikgu Hen punya. Cikgu Hen. Sekarang Cikgu Samia dah boleh buka dia punya kerja khusus. Cikgu Hen pun sama. Contohlah. Kita kat sini saya tulis. Satu cara tadi komen kan. Sekarang saya tak nak komen. Saya nak terus edit. Contoh nama sini salah. Okay, saya tulis kat sini. Cikgu ni saya ubah menjadi perempuan. Kita tengok kat sini. Saya sebagai guru, saya tulis perempuan. Pelajar itu tahu bahawa yang kesalahan cikgu saya sedang melakukan adalah dekat perkataan ini. So automatic Google akan dash ke atas. Replace cikgu with one. Okay, saya tekan yes. Okay. So automatic dekat sini. Selagi kalau contoh tadi kan, kepada ni mungkin perkataan ni salah. Saya tulis kepada. Bukan tulisan kepada. Saya tulis macam tu je. Okay, dan saya tekan return. Tekan. Kalau tengok sini, student will be notified and can check any grade you left. Ini tak ada grade kan? So, Cikgu Hen yang akan menerima sama dengan Cikgu Satila dan Cikgu Satila. Cikgu mana tadi ya? Cikgu Sania dan Salmiah tadi, dia akan menerima notification bahawa saya sebagai guru dah menanda kerja khusus kita. So, Cikgu Samia, kita tengok. Dah tekan turn in semula pun. Cikgu Hen buka balik, Cikgu Hen turn in semula. Kali ni Cikgu Hen tulis apa-apa kat semula. Cikgu Samia pun dah hantar semula kat sini. Sudah jawab ke belum? Tengok. Ini Cikgu Samia. Hi, thank you Cikgu Khadijah. Nama saya Cikgu Khadijah. Saya betulkan nama dia kat sini pula.
tekan besar B kepada X. Contoh. Okey. Saya tekan. Dan contoh katakan dia dah buat betul kan. Okey, saya bagilah markah 90. Hebatlah kalau kita bisa 90 kan. Return. Saya tekan return. Okey, saya close. Okey. Sebenarnya dah return. Kali ke-2. Dah tak ada lagi nama dia kat sini. Cikgu Heng dah return. Cikgu Heng dia jawab okey. Maksudnya itulah caranya cikgu mengaplikasikan assignment tadi kepada kerja khusus. Okey. Boleh? Cikgu Rahaya tak dapat apa ni Cikgu Rahaya? Cikgu Azina, guna phone lebih cepat dapat bahan daripada guna laptop. Betul, tak ada masalah. Dia sama je hantar sebenarnya. Dan laptop kita guna wifi, phone guna data, mungkin data kita lagi laju. Tapi dia tetap akan menerima. Belajar saya akan menerima. Belajar saya suka cakap. Cikgu saya tengah tunggu ambil mak saya kerja ke, ambil adik saya kat sekolah ke, saya boleh siapkan kerja saya. Saya boleh baca nota cikgu bagi. Cikgu Angelina Linos, ya kita sedang record, tak ada masalah, insyaAllah. Bagaimana nak edit, guna apa, highlight. Okay, Cikgu Amy saya dah jawab dah tadi. Cikgu Amy sekarang as a student Cikgu Amy. Cikgu Amy tekan je nama Cikgu Amy tu, yang Amy Fan, kerja khusus mungkin kat situ. Cikgu Rahaya ada tadi saya tengok. Tak ya, kita tengok. Okay. Rahaya ni, Cikgu Rahaya dah ada. Cikgu ni dah hantar kali kedua. Cuba sekejap saya tunggu Cikgu Amy kejap. Saya dah buka nak tanda macam mana. Cikgu Amy tak perlu tanda. Cikgu Amy cuba buka. Dan Cikgu Amy cuba tulis nama Cikgu Amy kat situ. Tak apa, Cikgu klik satu-satu. Cikgu Amy cuba klik. Lepas Cikgu Amy tulis nama Cikgu kat situ. Lepas Cikgu Amy tekan end it. Ada kat bahagian atas tu Cikgu Brit nak saya ajar daripada awal ke untuk pengetahuan Cikgu Brit, record daripada awal tadi memang sedang direkod. Saya akan bagi video ini kembali. Itu akan satu per satu. Boleh ya? Atau kalau tak dapat juga boleh PM dengan saya. Sekejap saya cari saya punya kontak. Saya harap Cikgu Brit dah ada dalam kita punya classroom tu belum? Ada. Okey, kalau ada tak ada masalah. Cikgu komen dekat bahagian sana, saya boleh terima, saya boleh jawab. Kita tak perlu saya bagi Telegram kot. Telegram banyak lagi saya kena balas. Okey. Ada. Okey, sudah turn in. Okey. Amy Pan dah turn in Okey, kita tengok Amy Pan dah turn in. Dah ke belum? Amy Pan nama apa ya? Farizan ke? Cikgu Angelina Linos. Perlu tenang. Kita belajar tu tenang, relax cikgu. Adakah saya stres? Cikgu tak dapat ikut saya laju ke? Saya santai je ni. Cikgu Fazrul Fifi. Kalau tak ada boleh masuk cikgu. Saya dah bagi tadi kod kelas tersebut. Okay, Cikgu Amy nama Farizan ke? Kod. Saya sini kod nama DF tu. Okay, saya cek Cikgu Farizan. Ini Cikgu Farizan punya. Nama Farizan. Tadi saya bagi format dia lain kan? Dia dah edit dah ni. Dia dah edit. So, saya tekan return. Okay. Close. Cikgu Farizan. Saya dah tanda. Saya refresh balik. Saya guna nama Cikgu Farizan dah tak ada kat sini. Cikgu Manak follow je walaupun blur. Saya harap follow juga. Boleh juga. Tapi saya harap dah ada classroom cikgu. Okay, untuk ketahuan semua, sekarang kita ada 44 orang peserta. Kalau sebelum ni, 2 hari lepas saya sharing tentang ABSC tentang Google Site. Masa itu memang terlalu ramai, 250 orang. Dan saya rasa saya tak boleh hands on terus. Sebab tu saya buat dalam grup yang kecil kita ini saja. Saya buka pada 2 bulan je. Grup kita yang besar dengan grup Negeri Melaka. Okey, Cikgu Samia, dalam Google Drive pelajar akan hanya terpapar 2 fail saja. Fail asal cikgu hantar dan fail pelajar turn in. Betul kan Cikgu Siti Hadijah?
Okey, dalam paparan Google Drive cikgu belajar, dia cuma ada fail ini sahaja. Fail yang asal tak ada. Fail yang asal ada pada saya. So dia nak edit, dia edit di sini. Sebab kalau dia asal ada pada dia edit di sana, saya tak nampak. Okey, cikgu Samia. Cikgu saya harap saya menjawab. Cikgu Nur Aznim, saya okey, tapi kalau ada nota untuk gaji lagi okey. Nota ini kita bagi. Yang ini cikgu. Ini. Slide ini kita akan bagi. Ini daripada awal tadi kan. Yang ni, apa yang saya tunjukkan satu persatu, ada cikgu. Di sini ada nota, di sini saya ada video cikgu. Kita boleh tengok. Ni video untuk Google Apps lah. Untuk video yang kita buat sekarang, saya akan bagi kemudian lah. Okey, nota ini daripada awal, memang saya akan bagi. Apa yang kita buat tadi, contoh sekarang tadi kan, kita buat new create material. Okay, create new material, cikgu klik, dia akan bawa cikgu dekat slide yang lain. So saya tulis balik buka. Okey, dia akan bawa cikgu. So satu persatu apa nak buat, tekan create, tekan material, lepas tu masukkan maklumat, masukkan YouTube. Okay, apa yang nak dikongsikan di sini ada. Okey. Balik kat situ. Dia ada cipta tugasan dan sebagainya lah. Okey. Dah habis dah pun. Okay, saya harap boleh membantu yang ni. Cikgu Farizal. Masa ini kita akan masuk dalam Google Classroom cikgu. Di akhirnya kita nanti. Kalau saya kongsi sekarang, cikgu tak jelas. Sebab tu saya kongsi sekarang, di sini kita lihat bersama. So, apa pertanyaan? Q&A kita akan terus jawab. Okey, Cikgu Fakhrul Hafifi, nak tu tengok nama dia. Nanti saya asyik tutup je kelas dulu. Sekejap lah cikgu. Fazrul. Okey. Cikgu Fazrul Hafifi. Fazrul Hafifi. Okey cikgu, jam dah menunjukkan jam 12 ya. Saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat. Yang mana yang nak meneruskan aktiviti lain dipersilakan. Tapi sebelum tu saya akan bagi satu link untuk cikgu masukkan nama cikgu. Di mana saya akan cuba dapatkan untuk PSC 2 jam bersama dengan saya dan juga sijil e-didik. Tapi sijil e-didik akan diberi dalam masa 48 jam daripada sekarang lah. Sebab sekarang dimaklum e-didik banyak kelas sedang berlangsung. Satu kelas 250 orang pelajar, kalau 2 kelas dah 500 pelajar peserta. So, JU perlu mengambil masa. Cikgu Fifi, tak adalah. Cikgu Fifi, cuba try balik. Ini dia punya code kelas. Cikgu Fifi cuba semula ya. Macam ada, dah ada. Okey, dah ada, tak ada terberhasil. Okay, Cikgu Bek, saya harap boleh ke Cikgu Bek? Cikgu Angelina Linus, maksudnya dah dapat lah tu. Baguslah Cikgu Angelina, walaupun dia kata dia tak dapat, tapi masih lagi boleh aplikasi harap. Okay. Cikgu Heng, dah jelas lah Cikgu Heng, Alhamdulillah. Tahniah Cikgu Heng. Okay, Cikgu Amy, kalau ada masalah lain berkaitan Google Classroom, boleh cari Cikgu di maksudnya saya tambah ayat je lah, di mana tu kan? Okay, di sini. Okay, ini grup kita ya. Okay. Classwork. Okey. Kalau tengok di sini untuk classroom. Saya akan tambah di sini satu lagi question. So cikgu boleh bertanya di sini. Okey. Kemudian sesi soal jawab. Harap jangan terus keluar sekejap ya. Saya akan bagi link. Sesi soal jawab. Google. Saya tekan all student, tak dididik, bawa topik Google Classroom. Saya ask. Itu cara pertama. Cara kedua juga, saya pergi dekat screen. Saya buat sini. Sesi. Dua cara cikgu boleh dulu. Dua tempat cikgu boleh dulu. Q&A Google Classroom. Ini 23 hari bulan 3 2020. So, saya tekankan post. Okay, so kalau ada masalah, cikgu boleh type di sini. Terima kasih banyak-banyak
Okey, nanti ada soalan-soalan. Ya, tak ada masalah Cikgu Amy. Saya akan go through. Okey, tanda Cikgu Fit berusaha untuk mendapat Google Classroom. Cikgu Amy cantik. Cikgu Amy memang cantik, Cikgu Amy. Sebab untuk pengetahuan semua, kalau perasan Cikgu Mazlina ada masukkan dalam grup PA 900 SG kita, di mana sekarang Task Force Cikgu Zaf, Task Force daripada KPM sedang membuat Google Classroom untuk semua para pelajar kita. Sebab kalau cikgu berminat untuk berkongsi nota, latihan kepada para pelajar kita, boleh berhubung dengan Cikgu Mazlina ataupun berhubung dengan saya. So kita sama-sama sharekan bahan kita dan pelajar satu Malaysia boleh dapat. Sama juga konsep dengan Telegram yang Cikgu apa buat, lupa dah Cikgu nama Cikgu lagi tu. Macam grup Telegram biasa juga, Cikgu nanti kita juga. Semua ia dalam bentuk Classroom. So pelajar boleh dapat teruslah quizzes, dapat markah buat quiz, terus dapat markah, tak payah lagi kita nak menanda lagi dan sebagainya. Sebab itulah saya mohon untuk dapatkan IDM ni. Borang penilaian sekaligus dengan borang ACJ. Jadi saya akan tunjukkan macam mana dia link kepada ACJ. Terima kasih Cikgu Ahmad Radin, dah selesai. Cikgu Ahmad Radin kalau dah selesai boleh left group, left meeting ataupun yang lain. Rakan-rakan yang lain pun sama, sekiranya dah selesai